Assalamualaikum, salam akuatik kepada semua rakan-rakan di luar sana. Penternak kecil-kecilan, semoga sihat-sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Okey, berbalik kepada ternakan secara kecil-kecilan. Okey, macam aku gunakan kok-kok semen. Jadi hari ni aku dah nak buat satu dalam kok semen tu. Aku nak buat cuci-cuci sikit lah sebagai rutin mingguan aku. Jadi dalam kok semen tu sebenarnya, kalau untuk pengetahuan korang, dalam kok semen tu adalah untuk anak-anak lobster daripada yang baru sehinggalah di bawah umur dalam lingkungan 2 bulan ke bawah lah. Jadi semuanya akan dimasukkan dalam tu. Jadi hari ni aku nak check tengok, kalau kata ada yang anak lobster yang dah besar, aku akan asingkan ke dalam kok yang lain lah. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Okey, macam biasa, kalau korang tengok dalam kok semen aku ni, semuanya macam ni lah. Jadi sekarang ni ada satu kok tu yang aku katakan tadi. Dalam kok ni ada anak-anak benih lobster yang daripada baru menetas tu hinggalah ke umur yang bawah daripada 2 bulan, aku akan masukkan semua ke dalam ni lah. Sebab sepatutnya aku tak boleh nak campur macam aku kata grade size tu, tapi aku terpaksa. Sebab apa? Aku tak ada ruang, aku tak ada space untuk aku nak buat upgrade yang lagi cantik. Tapi korang, kalau kata korang ada tempat, okey, korang mesti ada tempat yang lagi bagus lah, tempat yang luas. Tapi macam aku ni, aku tempat sempit. Sedangkan aku hanya tinggal di kawasan perumahan. Kawasan perumahan korang faham-faham aja lah. Jadi tempat aku ni memang terhad lah. Jadi dalam kok semen ni, daripada umur anak benih lobster, daripada yang baru menetas tu sehinggalah bawah daripada 2 bulan, semuanya akan dimasukkan dalam ni. Tapi ada satu cara lah. Kalau kata aku nak buat perumahan ni, aku pasangkan jaring-jaring hitam tu, net hitam tu. Beli dekat kedai dalam beberapa meter. Okey, aku akan masukkan dalam ni lah sebagai untuk perumah-perumah kepada anak-anak benih lobster yang kecil-kecil tu. Jadi rasanya macam selamat sikit lah. Untuk yang anak-anak benih yang besar-besar sikit tu, mungkin dalam 1 inci lebih tu, yang hampir-hampir 2 inci, ada yang booster dia boleh lebih besar sikit lagi tu. Kalau yang cepat membesar tu, kita akan nampak lah, mungkin ada dalam 2-30 ekor yang dia punya tahap pembesaran dia macam satu macam punya macam magic sikit lah. Okey, aku boleh cakap magic lah. Macam cepat membesar. Yang tu kira macam booster, tak tahu macam mana. Yang tu mungkin ada gen dia kot. Tu kajian sains pula kan. Memang dia cepat besar tu. Yang tu memang aku akan asing lah. Jadi sekarang ni aku pun nak check lah dalam tu. Tapi sebelum tu aku nak punggah-punggah ni dulu, nak buat keluar ni dulu, nak cuci-cuci sikit, nak servis dalam tu. Lepas tu baru aku akan cari lah anak-anak benih yang besar-besar tu, aku akan pindahkan ke dalam kok-kok lain. Selalunya kalau kata nak buat cuci-cuci yang rutin mingguan macam ni, selalunya aku akan buat pada sebelah pagi lah. Kalau sebelah petang tu, matahari kat sebelah rumah aku ni, aku buat kat belakang rumah aku. Jadi kalau kata sebelah petang ni, jadi macam panas sikit, kena cahaya matahari. Jadi aku buat sebelah pagi lah. Sebelah pagi ni aku selamat sikit lah, taklah panas sangat. Jadi kalau kata korang tengok, sekarang ni aku kutip pipe polypipe ni, macam aku cerita dalam video hak lalu tu. Polypipe ni sebenarnya kalau masukkan dalam air, dia akan timbul, tapi aku selit dengan batu. Kalau korang tengok betul-betul ada batu di dalam polypipe tu, aku tambahlah 2-3 biji batu jalan tu, aku masukkan ke dalam polypipe tu. Jadi dia akan tenggelam lah. Yang ni memang aku khusus lah untuk anak-anak benih lobster yang aku kata yang macam cepat membesar tu, adalah dia akan masuk dalam ni, jadi selamat sikit lah. Jadi kalau kata anak-anak benih yang baru menetas tu pun aku masukkan juga ke dalam ni, sepatutnya yang besar tu pun akan makan juga yang anak-anak benih yang kecil tu. Tapi disebabkan dengan polypipe ni aku buat ni, lepas tu dengan jaring-jaring hitam tu aku buang dalam tu. Okey, jadi anak-anak benih ni dia akan selamat sikit lah. Tapi kena ingat lah, kalau nak lagi selamat, makanan memang cukup. Kita kena jagalah. Kalau kata tak cukup makanan dalam tu, dia orang akan makan sesama sendiri juga. Jadi cukupkan makanan dalam tu, jadi selamat lah.
Poli-poli pipe ni aku jumpa kat tepi jalan saja. Aku kutip, aku balik, aku potong lah. Sebenarnya dulu depan rumah aku tu, di bawah pencawang tiang elektrik hidro tu, di bawah tu ada dulu bekas tapak orang buat tanam cabai. Tanam cabai, tanam cili lah, cili besar tu. Jadi projek tu dah beberapa musim gagal. Jadi dia orang tinggal lah pipe-pipe tu. Jadi pipe-pipe tu aku pelan-pelan pergi tarik lah, balik-balik potong. Dah memang dia orang tak pakai pun. Jadi aku balik buat lah rumah lobster ni. Jadi boleh lah sikit-sikit. Yalah, nama pun ternakan secara kecil-kecilan. Kita kena gunalah apa saja yang nampak sebelah kiri, sebelah kanan kau, depan, bawah, belakang, apa yang ada. Okey, sapu lah semua buat. Jadi masa aku nak ambil poly pipe ni, nak untuk dicuci, aku kena celup-celup dululah dalam tu. Sebab apa? Anak-anak benih lobster ni, dia akan masuk di celah-celah lubang-lubang halus di antara poly-poly pipe tu. Jadi kalau kata kadang-kadang aku ambil berkeluar, aku basuh dekat luar, kadang-kadang ada banyak juga anak benih yang terlepas. Tapi kalau ikut Jabatan Perikanan, kita kena berhati-hati sikit. Sebab lobster ni kalau kata terlepas dalam perairan ataupun sungai-sungai ataupun kawasan yang berair, di dalam tali air di kawasan berdekatan dengan kita, menjadi satu kesalahan kalau tak silap aku lah. Jadi kena berhati-hatilah. Sebab lobster ni sebenarnya bukannya berasal daripada negara kita. Jadi spesies luar ni kita kena jaga-jaga sikit lah, sebab mungkin merosakkan ekosistem di tempat kita lah. Jadi korang kena berjaga-jaga lah, kena alert sikit lah benda ni. Okey, kalau nak fikirkan daripada susah dan senangnya untuk menjaga anak-anak benih lobster ni, bagi aku memang terlalu mudah lah. Cuma kita perlukan, macam aku cakap tadi, kita perlukan makanan kita kena bagi cukup, cantik-cantik. Okey, kalau korang tengok dalam kok semen aku sendiri pun dah ternyata dah. Ayak ni, air di dalam kok semen ni, memang aku tak pernah buat keluar langsung daripada dulu lagi lah. Aku cuma sedut, aku buang kekotoran tu, lepas tu aku tambah balik air pipe sikit untuk top up balik lah air dalam kok semen tu. Jadi anak-anak lobster ni kalau kita untuk menghasilkan kekotoran ni, bagi aku hampir 0% lah. Memang sikit sangat kekotoran tu. Jadi air dia memang boleh nampak bersih lagi lah. Boleh okey lagi. Cuma aku akan sedut yang sikit-sikit tu, yang dekat dasar kolam tu, aku akan buang lah. Jadi cara nak sedutnya tu, kalau korang tengok dalam video ni aku tunjuk ni, memang aku menggunakan satu pipe kecil lah. Pipe yang kecil tu, pipe getah tu. Okey, aku akan sedut yang tu lah. Aku akan sedut sikit-sikit. Tapi kalau masa nak sedut tu, kena hati-hati sikit lah. Takut tersedut pula anak-anak lobster dalam tu. Okey, kalau kata untuk keselamatan, korang boleh buat satu tapis lah, buat satu bekas yang boleh menapis air yang keluar daripada waktu kita buat cucian ni. Jadi selamat sikit lah, anak-anak benih tu akan tersangkut dekat tapisan tu. Sekarang ni jom masuk ke dalam kok semen tu. Aku menggunakan spot cam. Aku nak tunjuk lah bagaimana aku menggunakan pipe getah panjang tu untuk sedut kekotoran daripada anak-anak lobster ni. Sekarang kau tengok bagaimana gelagat anak-anak benih lobster ni. Saiz pipe getah yang digunakan untuk sedut kekotoran ni bergantung jugalah kepada keadaan saiz anak-anak lobster tu. Kalau kata saiz anak lobster yang macam sekarang ni, kalau aku menggunakan saiz pipe getah yang besar, jadi masalah sikit. Sebab pipe getah yang besar ni, dia akan kuasa sedut dia lagi cepat dan lagi besar. Jadi anak-anak benih lobster ni yang ada dekat-dekat ni akan tersedut lah. Jadi kalau aku menggunakan pipe getah yang kecil, jadi macam selamat sikit. Aku boleh berhati-hati sikit lah dalam nak buat cucian ni. Okey, sekarang ni kalau korang tengok daripada atas ni pun dah nampak dah dalam kok semen tu memang bersih lah.
Aku garanti lah 100% lah memang bersih lah. Sebab aku ni jenis sifat yang orang kata apa, pembersih sikit lah akan cakap kan. Aku berhati-hati sikit. Jadi kalau kata dalam ni, korang tengok dah bersih macam tu, kita pun hati senang. Jadi seronok nak ternak. Walaupun secara kecil-kecilan, tapi kita kena, tahap kebersihan tu kita kena jaga juga. Walaupun macam mana korang ternak apa sekalipun, kena jaga kebersihan. Baru benda ni sihat. Lobster semua cantik-cantik, jadi senyum lah. Lobster pun duduk dalam tu pun syok, best. Okey, dia sekarang dia prinsip dia macam ni lah. Kalau korang nak buat elok-elok, korang walaupun tak kira lah besar mana ternakan korang, kena jaga kebersihan. Itu point dia. Okey, sekarang ni kalau tengok daripada atas ni mungkin dah nampak dah saiz-saiz anak lobster tu dah berbeza banyak saiz. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sederhana, dan macam-macam saiz ada dalam tu. Okey, aku nak menggunakan spot cam ni lagi sekali. Aku nak tunjukkan kepada korang di dalam kok semen tu saiz apa yang ada. Okey, jom kita masuk lagi sekali. Sebenarnya lobster ni kalau bagi pandangan aku lah, agak cepat membesar jugalah lobster ni. Sebab apa? Daripada segi pengalaman aku ternak lobster ni, rasanya kalau kata dari segi pemakanan memang tak ada jadi masalah. Sebab lobster ni macam aku kata, apa yang tenggelam itu semua makanan dia. Jadi dia tak memilih sangat makanan ni. Tambah-tambah kalau korang beli pellet yang khusus untuk ternakan lobster ni, itu lagi cantik lah. Okey, sekarang ni kalau kata dalam kolam kok semen aku ni pun, yang aku tunjuk ni pun, mungkin aku pun tak dapat terkira lah banyaknya benih-benih lobster ni daripada pelbagai saiz lah. Ada kecil, ada besar, sederhana, dan macam-macam saiz. Jadi sepatutnya aku dah kena buat grade saiz lah ni kalau macam ni. Tapi macam aku cakap di awal video tadi, sebab aku kekurangan space lah, tak ada tempat, jadi aku tak boleh nak buat grade saiz ni yang lebih cantik lagi. Jadi aku cuma buat macam ni lah, sekadar yang termampu bagi aku lah sekarang ni. Daripada pemerhatian aku sekarang ni, aku dah nampak dah ada anak-anak benih yang dah mencapai saiz dah 2 inci dah. Ada banyak dalam ni. Jadi nanti aku akan asingkan anak-anak benih yang besar ni ke dalam kok-kok semen yang lain lah. Jadi sekarang ni kalau kata aku dapat buat pengiraan jumlah keseluruhan anak-anak benih yang ada dalam kok semen ni, aku rasa dalam 700 ekor ada. Mungkin lebih daripada 700 ekor. Kalau difikirkan daripada segi maintenance untuk menjaga ataupun untuk menternak lobster ni, sebenarnya korang tak perlu risau. Memang ternakan lobster ni memang cukup mudah. Bagi akulah, bagi pendapat aku, memang cukup mudah. Dan kalau kata korang nak buat sebagai hobi pun tak ada masalah. Sebab kalau kata korang ada hobi lain selain daripada ternakan ikan ataupun dalam bidang akuatik ni, ternakan lobster ni memang tak mengganggu lah hobi-hobi korang yang lain tu, ataupun aktiviti korang yang lain tu dekat luar sana. Okey, korang boleh buat lobster ni. Sebab lobster ni penjagaan dia memang cukup mudah. Okey, sekarang ni aku nak ambil anak-anak benih lobster tu yang aku cakapkan tadi tu. Kalau yang aku nampak yang besar-besar tu, aku akan ambil lah. Aku akan ambil untuk asingkan ke dalam kok-kok semen yang lain. Jadi kalau kata aku biarkan juga di dalam kok anak-anak benih lobster ni, akan jadi masalah. Sebab anak benih yang masih kecil-kecil tu ataupun yang baru menetas pun, semuanya akan aku masuk juga dalam ni. Sebab macam aku kata tadi, aku tak ada ruang. Jadi kalau kata aku biarkan semuanya di dalam ni tanpa buat grade size, anak-anak benih yang kecil tu confirm akan mati dimakan oleh anak-anak lobster yang besar ni. Yang aku ambil ni anak-anak benih yang dah mencapai saiz 2 inci dah. Aku ambil yang saiz 2 inci. Jadi sekarang ni kalau aku tengok di dalam tu, baki ada banyak lagi yang saiz 1 inci lebih. Jadi yang saiz 1 inci lebih ni aku akan, mungkin minggu depan ataupun lagi 2 minggu, aku akan kutip pula lah untuk buat pengasingan tu. Ada juga yang tanya pada aku, okey, pengalaman tak ada langsung dalam nak membela lobster ni, tambahan ikan pun tak pernah bela. Jadi kalau kata dalam bidang akuatik ni memang tak ada asas langsung, basic tak ada langsung
Jadi dia orang tanya aku, kalau kata nak bela lobster ni saiz apa yang paling sesuai. Jadi aku syorkan saiz yang macam 2 inci ni lah, yang macam aku ambil ni. Okey, saiz 2 inci ni kalau ikut jualan dekat mana-mana pun saiz 2 inci ni memang murah je lah. Tapi tambahan pula macam aku ni, lobster yang aku jual ni adalah daripada spesies yang biasa-biasa saja. Kalau sembang untuk filter ni, cara untuk buat filter ni 3 hari 3 malam tak habis. Jadi kalau korang tengok di awal video aku tadi tu, memang aku menggunakan span ni lah dalam raga tu. Jadi aku menggunakan span ni yang paling mudah untuk aku buat filter. Lagipun ternakan aku tu hanya lobster saja. Jadi filter yang aku buat ni, aku menggunakan prinsip mudah, ringkas dan berkesan. Itu saja. Okey, sekarang ni aku tengah mencuci jaring-jaring hitam tu lah. Jaring-jaring hitam ni kalau buat pengetahuan korang, aku menggantikan sebagai rumpai-rumpai air hidrolia yang palsu lah untuk anak-anak benih lobster yang baru menetas tu. Jadi kalau kata korang tengok, anak-anak benih lobster ni akan melekat-lekat lah dekat jaring-jaring tu. Jadi selamatlah sikit daripada anak-anak benih lobster yang besar tu, yang macam aku terangkan tadi tu. Okey, banyak kegunaannya untuk jaring-jaring hitam ni. Yang ni aku kena berhati-hati sikit. Sebab apa? Dalam celah-celah polypipe tu masih ada lagi, kadang-kadang ada lagi anak-anak benih lobster tu yang masuk di celah-celah polypipe tu. Jadi untuk buat cucian ni, aku masukkan semua tu polypipe tu ke dalam satu besen kuning tu. Jadi baru aku buat cucian. Jadi kalau kata aku buat cucian ni, kalau kata ada lagi anak benih yang tersangkut, akan jatuh balik lah ke dalam besen kuning tu. Jadi aku akan dapat balik lah anak-anak benih aku tu daripada terlepas begitu saja dan mati di luar di atas lantai tu. Ada lagi anak-anak benih yang terlepas. Jadi inilah yang aku cakapkan tadi, kena berhati-hati sikit kalau kata untuk buat cuci-cuci kolam ni. Jadi anak-anak benih lobster ni yang terlepas ni akan terpangkap dalam besen kuning tu lah. Jadi aku akan ambil balik dan masukkan balik ke dalam kok-kok semen tu. Untuk filter aku menggunakan saiz water pump yang agak sederhana lah. Lagipun kolam ni pun hanya untuk anak-anak benih lobster. Jadi tak perlulah aku menggunakan water pump yang besar. Jadi untuk setakat anak-anak benih lobster ni, water pump yang kecil-kecil macam ni pun boleh juga. Jadi kalau korang pasang dekat water pump tu, aku ada pasang satu jaring lah. Jaring tu sebagai filter tambahan daripada anak-anak benih lobster aku yang kecil-kecil tu, daripada tersedut masuk ke dalam water pump tu. Nak dikatakan sebagai rutin mingguan, tak juga. Tapi kadang-kadang aku ikut keadaan juga. Kalau kata dalam kolam tu masih elok, aku tak perlu kacau. Tapi untuk makanan memang aku tetap jagalah. Pemakanan lobster dengan tilapia ni yang aku buat secara kecil-kecilan ni memang aku jaga cukup untuk pemakanan. Tapi okey, sekarang ni kalau korang tengok, aku dah masuk dah air pipe tu ke dalam kolam kok semen aku ni. Jadi sekarang ni aku cuma tunggu untuk buat set up balik lah.
daripada jaring hitam tu kepada perumah-perumah tu kepada filter ni aku akan set up balik. Untuk pemakanan anak-anak benih lobster ni aku lebih memilih lah. Aku lebih suka memberi lobster aku ni makan daripada pellet biji-biji ni, daripada memberi makanan yang lain. Tapi kadang-kadang aku ada juga sulam dengan makanan yang lain. Sebab lobster ni makanannya memang aku cakap tadi, lobster ni tidak memilih makanan. Apa yang tenggelam, itulah makanannya. Okey, sekarang ni anak-anak benih yang tadi yang aku ambil tu, yang saiz 2 inci tu aku akan masukkan ke dalam satu kok asing lah. Okey, yang ni untuk standby untuk buat jualan saiz yang 2 inci. Saiz 2 inci ni macam aku cakap memang laris lah jualan untuk jualan ternakan aku ni. Okey, aku akan masukkan dalam kok ni. Jadi setup semuanya hampir sama lah, macam tu juga yang aku buat. Cuma dalam kok semen yang untuk saiz anak 2 inci ni aku tak menggunakan filter sebab tak banyak yang aku ambil tadi, hanya kalau tak silap aku hanya lebih kurang dalam 30 ekor saja yang aku ambil yang saiz 2 inci tu. Jadi aku tak menggunakan filter lah. Okey, aku rasa setakat ni dulu. Sekiranya ada komen ataupun idea, korang boleh tulis dekat ruangan komen dekat bawah. Korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Sekiranya video ni bermanfaat, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Okey, salam akuatik buat semua rakan-rakan di luar sana. Semoga kita jumpa lagi di lain masa, di lain video. Assalamualaikum.